Saya selalu sebut bahawa apa yang berlaku selama ini dalam dakwah, ya, yang mungkin kadang-kadang kita komplain, kita marah dan sebagainya kepada mereka yang tak mengikuti apa yang disebut dalam agama nak tu. Bagi saya satu je, mereka tidak faham. Mereka tidak faham. Ataupun mereka tidak disampaikan hasrat sebenar yang kita inginkan. Jadi kami sepakat di kalangan jawatan kuasa, mari kita beritahu jemaah semua apa kelebihan solat berjemaah ini. Kerana banyak sangat kelebihan melalui firman-firman Allah dalam Quran, melalui kalam mulia Rasulullah SAW, terlalu banyak sebenarnya. Cuma kita tidak sampaikan kepada mereka kelebihan-kelebihan tersebut. Saya ambil satu sebagai contoh, ya. Satu terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi SAW. Apa Nabi sebut? Barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Allah, yakni masjid, untuk solat fardu, apa Nabi sebut? Maka kedua langkahnya akan menghapuskan dosa dan langkah kedua akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, hadis ini simple je. Tapi kalau kita tekan betul-betul, tersentuh hati kita. Maknanya bila azan sahaja, kita pun ambil wuduk. Dan bila ambil wuduk, bergeraklah kita ke masjid. Naik kereta pun boleh, naik motor pun boleh, tak semesti berjalan, ya. Apa pun yang kita naik. Tapi Nabi dah janji, dalam perjalanan itu setiap dosa-dosa kita dihapuskan. Bayang kita ni, termasuk saya ni, banyak dosa. Takkanlah kita nak memikul dosa ini ketika bertemu dengan Allah satu hari nanti. Tetapi sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat dia, apa Nabi sebut? Maka setiap langkahnya akan terhapus dosa. Dan yang kedua, Nabi dah janji, langkah kedua akan meninggikan darjatnya. Apa maksud darjat? Wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Mungkin darjat itu merupakan pangkat. Mungkin darjat itu merupakan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin darjat itu berupa rumah tangga kita yang bahagia. Mungkin darjat itu merupakan anak-anak kita menjadi cemerlang. Mungkin darjat itu image kita baik, reputasi kita baik. Semua tu Allah janjikan pada siapa? Pada mereka yang melazimi untuk datang ke rumah Allah pada setiap kali azan dikumandangkan. Ini yang kami beritahu jemaah. Kami beritahu dalam mimbar Jumaat, kami beritahu dalam pengumuman-pengumuman sebelum solat Jumaat, kami beritahu daripada rumah ke rumah dengan mengedarkan buletin masjid yang kami buat khas. Kami menggantung banner-banner dan sepanduk di sudut-sudut tertentu. Kemudian kami beritahu jemaah yang dah sedia ada, jemaah pula bertanggungjawab memberitahu secara fardiyah seorang demi seorang. Dan lepas itu bila mereka sampai saja ke masjid, maka kami ucapkan terima kasih pada mereka. Kami raikan kehadiran mereka. Tak pernah lupa saya sentiasa memuji mereka. Tuan-tuanlah yang sebenarnya datang ke rumah Allah ini, dan tuan-tuanlah yang memakmurkan Masjid Temeloh Jaya ni, bukan kami. Jadi pujian-pujian ini bukan kita bagi untuk jet, tapi kita memuji mereka, tanda syukur kita bahawa hasrat kita tu disambut. Dan akhirnya masjid mendapat impak dia seperti mana yang Allah hendak dan seperti yang kita lihat pada hari ini. Boleh lagi Pian? Boleh. Okey. Kami tergamam dengan macam Allah dahsyat. Kami terbayang apa macam guru besar tunggu depan sekolah tunggu anak murid datang. Tapi ini pengerusi dan jemaah AJK-nya menantikan jemaah, doktor. Satu lagi Pian. Tetamu yang datang saya selalu tanya. You all dah sampai pukul berapa? Dia kata mungkin sampai 5:30 pagi je tu. Maknanya azan lambat lagi. Azan lebih kurang 6 suku. Soalan saya tanya, ramai tak orang? Ini yang ramai terkejut. Dia kata, doktor, Masya Allah, kami terperanjat. Kami sampai pukul 5:30, 5:45, jemaah dah ramai. Itu saya kata itu memang keunikan kami. Tapi keunikan itu bukan diada-adakan saja, tidak. Tapi ianya datang daripada suburnya budaya ilmu. Apa Nabi sebut? Ya, melalui Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan bahawa 2 rakaat solat sunat subuh ataupun solat sunat fajar. Ya, pian tahulah tu ya, bahawa nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Maknanya Nabi dah sebut bahawa kalau kita dapat solat sunat subuh, lepas selesai je muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita pun bangun, Allahu Akbar, dengan niat saja ku sembahyang sunat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Nabi memberi jaminan melalui Aisyah, nilainya, pahalanya, ganjarannya lebih baik dari dunia dan segala isinya.
Bayangkan kita ada emas ketul besar ni di JPR ni waktu-waktu ribu. Mahal itu. Kita ada emas satu lori. Kita ada emas satu bukit. Ya. Kita ada emas satu negeri. Tapi ni emas satu dunia dah lebih lagi. Besar lagi nilai pahala untuk solat 2 rakaat sunat ini. Maka jemaah bila kita sampaikan benda ni pihak, mereka sambut. Malah mereka bersyukur, Allahu Akbar, kami tahu benda ni. Terima kasih kerana memberitahu. Dan mereka datang merebut peluang ini. Dan kita tambah satu lagi sebagai analisis kepada hadis ini bahawa kalaulah ini pahala untuk sembahyang sunat, bayangkan pahala untuk sembahyang subuh yang wajib itu. Sudah pasti jauh lebih besar daripada itu. Maka inilah salah satu sebab mengapa manusia, jemaah di sana berebut-rebut untuk datang ke rumah Allah ini bagi meraih tawaran dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka, insya-Allah. Subhanallah, maknanya mereka